Unfortunately dekat Malaysia, dengan baik kita, betul dikatakan tiada garis panduan khusus. But betul juga on the other hand, MMC dengan anda Dato' Azmi sekarang mempunyai garis panduan consent for treatment by registered medical professional. Unfortunately kami rasa it is sangat umum. Dia tak go into details mengenai syarat-syarat atau situasi-situasi spesifik yang membolehkan AMD dilaksanakan. I think this is also being looked after by everybody. Oleh sebab tu kalau ikutkan, saya dah boleh berhenti sebab polisi dia tak ada. Alright, we are looking for all of you. But more importantly, saya rasa let's look at amalan dan pandangan semasa yang dilakukan di Kementerian Kesihatan, di hospital-hospital Kementerian Kesihatan. Saya katakan tadi, kami sendiri antara doktor-doktor, pakar-pakar mempunyai our own way of thinking. Yang beragama Islam tu maybe more, kan, dia punya Islamic values. Yang bukan beragama Islam, dia ada dia own values dan sebagainya. And Western oriented thinking is also something yang kita kena fikirkan. Alright, so there's always pencegahan dari segi aspek ni. Tapi pada amnya, bila kami di hospital-hospital kerajaan is to save lives. So we will always do resuscitation. Bila pesakit berhenti je pernafasan, automatically it's a knee-jerk reflex that kami tak memerlukan kebenaran waris, automatically a red bell kalau kat ED tu akan bunyi, ring, dan kita akan buat resuscitation. Dan dalam ward pun sama, kita akan buat tutup skrin dan we do our resuscitation, CPR. Dan kalau perlu, bila dapat revive balik, jantung dia boleh berdenyut, kita akan use a ventilation machine. Selalunya kita akan hantar ke ICU atau CCU. Tetapi di mana keadaan ICU, CCU dah penuh, we bring the ventilator to the ward. Nanti kita tengok tu kan. Tapi kita akan taruh ni dekat dengan nurses counter lah sebab dia acute care. Atau kami juga boleh buat tindakan yang dibuatkan tapi yang jarang dilaksanakan, macam dimasukkan tadi oleh Dr. Sheikh. Do not attempt resuscitation atau kita panggil DNAR lah. And that's the short form. Atau withdrawing and withholding of life-sustaining treatment. This is the other thing that we can do. Tetapi ini jarang kami lakukan, dan kalau nak buat ni ada syarat dia. Syarat dia memerlukan penjelasan oleh pengamal perubatan terlebih dahulu kepada pesakit dan waris. This is an alternative option yang kami jarang gunakan. We have to do this counselling, this family meeting dengan pesakit, and especially kalau terminally ill. Kita tahu cancer terus terminally ill lah dalam stage 3, stage 4. Kan, we already have this meeting dengan pesakit and waris. And this is sometimes our dilemma. Bila pesakit dia kata yes. Kalau kita tengok Lee Kuan Yew, dia dah buat very far in advance. Dia kata, if I become a vegetation, I do not want to be put on a tube, all this nasogastric tube to come into me. Dia tak nak. Kan, dia dah pergi directly in advance, he be a doctor dan sebagainya. Tetapi sebagai waris, it is something that they feel, no, it should not happen. So there's always this dilemma between waris, the immediate family members, and the pesakit sendiri. So what do we do? Who do we listen to? Okay, there is a patient's right, but there's also the family right yang kita kena fikirkan. So yang mustahak apa-apa pun, there's family meeting will always be there. Alright, and this will be documented bila ada persetujuan waris dan pesakit sendiri. Okay? This is something that we have to look at. Now, walaupun persetujuan pesakit boleh atau telah diperolehi, pengamal perubatan tidak dibenarkan mempercepatkan proses kematian. Please understand this. You do not. Walaupun konsen dah diberi oleh pesakit, yes, do not do anything. But the doctors should not take advantage. Aku akan cepatkan lagi. Tak boleh. Alright, please understand. This is something yang contoh kita bagi ubat lebih lah. Dan cepat-cepat jantung dia atrial fibrillation ke, Tok Zaki ya, then off they go. But we shouldn't do all these things. Okay, that I think ethically is also not right. So I think this is something that the bioethics under Datuk Zaki and other people panik akan tu. And satu lagi yang perlu kita faham, the physician assisted suicide. PAS ni bukan satu politik yeah, but this is physician assisted suicide adalah menyalahi undang-undang euthanasia dan sebagainya. Kita memang pegang teguh pada ni, this is salah dari segi undang-undang di Malaysia. We do not follow this. Juga bila ada situasi di mana pesakit atau waris enggan menerima sebarang rawatan walaupun penerangan telah diberikan, kenyataan ni saya macam dikatakan tadi,
It is a procedure for us direkodkan dalam the medical record. Contoh juga, saya bagi contoh, still have time. AOR, at own risk. Kalau dia nak keluar juga hospital, kan kita kata jangan keluar dan sebagainya. Ubat masih ada. Ini katalah benda-benda lain, selalu orang patah tangan lah. Kan patah tangan nak cuba bomoh patah. Dia kata kita jangan keluar, kita kata bahaya. Dia nak, so kita AOR, dia sign dan sebagainya. So sama juga dengan ni, perlu ada documentation. Dan tanda tangani oleh pesakit dan pengamal perubatan dan seorang saksi. Saksi ni must not be related to the pesakit. Tak boleh. It must be someone else yang kita perlu. Dan in certain hospital actually ada borang-borang khusus yang disediakan. Namun penggunaan borang-borang ni juga is variation lah di hospital-hospital kita. I just came back from my visit to some hospitals di Sabah, Sarawak and also northern states. Tengok separuh hospital ada, mana borang yang lain. So ada yang pakai, ada tak pakai. Now this shows the variation. I think the bottom line, it shows the discomfort lah kan the medical doctors sendiri nak face with this kind of issues, especially our younger doctors. So keengganan dalam menerima rawatan hanya boleh kita pakai walaupun dia bagi permission at that particular point masa dia dalam ward. Alright, kita boleh pakai. Tapi katakan dia Allah tu menentukan dia survive, and the next time dia masuk, kita tak boleh pakai the same consent yang dia bagi. It's another ball game lagi sekali. So that's what we say that okay, no, it's only for that particular point of time. Now, apa aspek, walaupun kami tak ada policy dan sebagainya, kami juga rujuk certain cases sebab kami takut medical legal implication. So dengan penasihat undang-undang Kementerian Kesihatan, dia kata AMD ni basically boleh dilaksanakan bila actually the best thing is bertulis lah, not really verbal. Verbal ni kadang-kadang susah juga. So he prefers it to be done secara bertulis. Dan it's only possible for adults. Adults, that means orang yang betul adult lah. Dan untuk kita, akta dia mengatakan anybody more than 18 years old. Right? Sebab tu pediatric ward. Pediatrician ni, dari umur dia lahir sampai umur 17 tu consider pediatric cases. Kan unik lah. Tapi kita tengok pediatric ward kita, katil tak ada sampai umur 17 tahun kan. Tapi that's one is in terms of definition. Right? Dan perlu macam dikatakan tadi, bersaksikan peguam atau saksi bebas yang bukan waris dan seorang pengamal perubatan yang berdaftar. And both of them is tiada kepentingan terhadap pesakit tu lah. Kan, kalau waris tu walaupun kalau saksi tu kita tahulah dia dapat 10% ke, okay, orang ni kalau mati saya dapat 10% ke, tak boleh lah kan. So benda-benda macam tu kita nak kepentingan. Dan apa pun keperluan pesakit diberi nasihat sewajarnya oleh pengamal perubatan perlu diberikan dulu. So you cannot just minta consent, tetapi pesakit ni perlu dimaklumkan the pros and cons. You have to advise, you have to say all these things first to him, understand implication kalau dia tak dapat ubat dan sebagainya. So dia faham dengan, so keterangan tu is very transparent dan jelas, ya. Dan pesakit memahami risiko-risiko yang kita maksudkan. So these are the things yang kita is being practiced dalam Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Dan dalam kes-kes kecemasan atau pesakit dijumpai tidak sedarkan diri, there's no such thing. We stop. Nope. That we must still have our responsibility, tanggungjawab kami sebagai pengamal is menyelamatkan pesakit hingga dibuktikan kewujudan AMD yang sah. Alright. As long as tak ada, cakap aja bagi orang lain, possibly dia ni dah ada AMD, but we don't see the proof, you cannot proceed. You must still start by saving the lives. That's what is important. Finally, I think perancangan Kementerian Kesihatan, yes. That's what saya bercakap dengan Datuk KP dan Datuk TKP tadi pun. It is very timely. This is a dilemma between us doctors. Okay, where do we go? So kami perlukan garis panduan untuk mengelakkan sebarang pertikaian. So it's very timely apa yang dilaksanakan dari perspektif Islam dan sebagainya. Dan saya memang menunggu produk, ya, Datuk KP, ya, daripada hasil daripada seminar ini, dan kami harapkan dapat diberikan kepada kami di Kementerian Kesihatan. Juga kami juga bersama dengan the College of Physician, alright, di Academy of Medicine akan mengadakan satu seminar besar Saturday Sunday ni di Academy of Medicine dalam melihat
perkara-perkara aspek ini, sebab kami tengok dah banyak sangat isu-isu yang dipertengahkan yang kami tak ada jawapan yang standard. So we are looking for these two things untuk membantu kami. But again, tidak senang sebab bila kita nak buat satu garis panduan atau policy, engagement is going to be very important. It's not something yang kita katakan, okay, dengan dah ada dua ni cukup lah. Tak boleh. We have to continue engaging the other multi-faith. Datuk KP, the multi-faith is going to be very important. What about the other professional bodies, the other NGOs? Right? We really have to look into what they say. So sometimes orang kata in this modern media of IT, kita taruh je lah kita punya garis panduan draft tu, taruh dalam web and then biarkan kat situ for 1 month. Saya rasa itu maybe there's one way, tetapi to read a wider group of people, especially IT savvy people, especially the younger generation, the Y generation, but it cannot be the only way. Kami perlu juga ada dialog, continuous dialog dan seminar-seminar seperti ini untuk memastikanlah kita dapat a very comprehensive view. So kita perlu melihat dari segi kepentingan semua pihak. Yes, we would like to look at the patient's rights, apakah dia punya kepentingan, waris tu sendiri dan juga pengamal perubatan. Kami juga perlu memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara. What does the constitution look at? Nilai-nilai etika dan profesionalisme pengamal perubatan itu sendiri. So this will be akan dikupas oleh pakar-pakar di sebelah pagi, lepas ni oleh Datuk Zaki, Datuk Azmi dan sebagainya di sebelah petang. Dan kami juga perlu mengambil pandangan badan-badan profesional dalam agensi-agensi kerajaan. So in this short time, saya rasa saya hanya memberikan macro picture. The details, the debates, isu-isu akan dikupas oleh pakar-pakar rakan-rakan saya, Datuk Zaki dan Datuk Azmi dan juga Prof Rahim dan juga dari segi perundangan pada hari ini. So there will be a bigger picture, insyaAllah. And we are looking forward dari aspek Kementerian Kesihatan untuk bersama mendapatkan ini so that we can move forward lah untuk this. Sekian, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berharga Datuk Dr. Haji Azman atas perkongsian beliau. Banyak perkara yang telah beliau kongsikan yang memberikan kita semakin pencerahan, semakin cerah. Jadi untuk sesi yang berikut ni kita boleh menyambung daripada apa yang telah dibicarakan oleh kedua-dua pembentang kita. Kita ada lebih kurang 35 minit untuk sesi perbincangan. Saya tahu dia tidak memadai sebenarnya untuk kita mengupas lanjut, tapi lebih baik ada something instead of nothing at all. Jadi saya berharap sebarang input daripada tuan-tuan dan puan-puan selepas ini diharapkan ringkas, tak kisahlah dia soalan ke, komen ke, perkongsian pengalaman ke, jadi diharapkan sangat ringkas walaupun mungkin padat isinya. Sila berikan nama sebab kita ada pencatat, kita juga ada rakaman. Sebenarnya ini dibuat secara langsung juga, kalau siapa yang mengikuti TV internet di mana-mana pun, kalau dia ada capaian insya-Allah dia dapat ikutilah ya perbincangan kita ini. Jadi nama, jabatan, institusi atau unit yang diwakili dan ringkas. Jadi dengan itu saya persilakan. Mungkin kita buka pada 3 dulu. Harap dapat angkat tangan kalau sesiapa yang ingin memberikan sebarang input. 1, ada lagi? 2, 3. Jadi kita mulakan dengan Our Lady over there. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengerusi. Nama saya Nur Cahaya Talib, pekerja di Taylor's University. Ini merupakan satu komen, insya-Allah input juga, bukan soalan. Iaitu saya sangat-sangat berharap datang ke majlis ni pagi ini sebab setelah mendengar kedua-dua kertas daripada penceramah tadi, saya amat tertarik and very happy bahawa apa yang saya dapat inti daripada kedua-duanya ialah bila kita menetapkan kerangka ni, finally I think we are beginning with the end that we want. Sebab selama ni dengan sistem pembelajaran yang kita dah ada,
we tend to begin with the small one first. What do I want? What do I want? Lepas tu bila tiba kepada keadaan konflik tu akan lebih it becomes more twisted dan mungkin tercicir value-value yang sangat penting. So both papers nampaknya kita tetapkan dulu the boundaries, which I think is very important. Saya dah notakan sedikit ada 6 boundary, tapi itu mungkin sesi lain. But what I want to share is that the hope is still strong bahawa kita tetapkan sempadan dulu. So we begin with the end, what we do not want. Dalam kerangka yang besar ni, kemudian baru kita isi apa yang diperbolehkan dalam ruang lingkup yang dah tak boleh tu. Dari situlah insya-Allah tumbuhnya peradaban yang ada penyusunan teratur dari segi apa kepentingan individu yang kemudiannya apabila bersama boleh membawa kepada kepentingan umum dan kemudian apabila dibuat secara baik seterusnya termasuk dalam ruang lingkup apa yang diperbolehkan syariah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Herman Ismail daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ada satu soalan kepada Dr. Sheikh sebenarnya. Mohon penjelasan lanjut di dalam paper tadi dimentionkan atau disebutkan bahawa terdapat beberapa negara yang mempunyai undang-undang khusus tentang AMD. Cuma minta mohon penjelasan lanjut sama ada kita telah semak negara-negara Islam lain yang sama ada mereka mempunyai undang-undang ataupun garis panduan ataupun sekurang-kurangnya usaha untuk mendapatkan konsensus tentang AMD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Rashidi daripada Pusat Maklumat Kesihatan di MUA. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, walaupun kita di Institut Kefahaman Islam Malaysia, tapi saya rasa kita meraihkan semua agama. Jadi soalan yang pertama saya ialah mengenai Jehovah Witness. Mungkin Dr. Azman boleh familiar dengan situasi Jehovah Witness di negara barat. Adakah ada kes mengenai rawatan untuk Jehovah Witness sebab dia ada masalah untuk transfusion? Ada tak kes di Malaysia? Yang pertama. Dan kedua, adakah kita recognize Jehovah Witness punya dia punya amalan? Soalan kedua mengenai AMD ni, saya rasa isu informed consent is a very kata orang important focus. Because informed consent ni is something that we practice every day. Dan saya rasa di Malaysia satu isu informed consent ni kurang difokuskan dan diamalkan dengan baik. Jadi adakah kita ready? Sebenarnya dalam the phrase informed consent tu saya rasa the part inform tu yang jadi isu. Adakah kita ready? Our professionals, our healthcare professionals, are they ready? Because kalau kita tengok rata-rata ramai public, ramai patient yang keliru dengan beberapa prosedur, even basic procedure macam lumbar puncture dan sebagainya. Jadi menyebabkan professionals pun tak dapat inform dengan baik dan public pun tak ready sebab tak dapat information dengan baik. Jadi apakah langkah-langkah khususnya daripada pihak Kementerian Kesihatan yang dah ambil ataupun rancangan untuk ambil supaya inform ni, inform dalam inform consent ni dibaiki? Terima kasih. Yang pasti ada dua soalan untuk Dato' Azman dan satu Dr. Sheikh dan satu lagi mungkin komen umum. Jadi mungkin saya persilakan Dato' dulu untuk menjawab. Saya jawab yang informed consent. Yes, this is a big issue. Tapi kita kena tengok bila informed consent ni, it is something that kita kata the decision making must be done by the patient itself. Tetapi dengan syarat inform tu, they are well educated about it. So kita kena inform, kita kena educate. Dua aspek, bagi information, bagi educate dia juga, and dia buat decision, bukan kita. That's the thing about this, and it's not easy. Kami at our end pun, there is no proper basic definition for this. It's something that we look at. The practice is also very varied lah. We are also trying our very best to see how best kita boleh standardize this. Dari aspek Jehovah, ada saya tak boleh kata tak ada. Saya bergelut dengan ni tahun lepas sebelum saya take over Dato' Azmi dekat Hospital Sungai Buloh. There is a Jehovah practice and dia
it's a lady pregnant, and then dia memang terpaksa kami buat cesarean dan sebagainya. And what do we do? Memang tak boleh. Tak boleh kami, tak boleh saya di situ is langgar dia punya to believe. So the only thing kami boleh buat is educate dan sebagainya, and kita doa lah kita. So sampai saya kena pakar tu tak boleh balik for that night 24 hours duduk situ, because we expect dia tak boleh survive, dia tak nak terima darah langsung kan, we cannot do anything. And in fact that was not the first time, the second time for the same patient. So dari aspek itu Jehovah tu kita tak ada kata kita boleh override. I have asked masa tu pun PUU at that point of time, penasihat undang-undang di kementerian, can we override? As a doctor, we do not want to be seen as being blamed. Dia kata tak. As long as dia dapat informed decision, dia bagi consent, kita kena perlu yang buat itu. Okey, soalan Dr. Hirman tadi tentang ada atau tidak negara Islam lain yang mempunyai garis panduan atau undang-undang. Setakat yang saya dapat buat sedikit pembacaan, saya tidak temui lah negara Islam yang mempunyai undang-undang khusus ataupun garis panduan mengenai AMD ini. Tapi tak tahulah kalau ada sesiapa kat situ namanya macam Prof. Rinemi kan, mungkin boleh berikan pandangan tentang perkara ini sebab beliau lebih banyak mengkaji tentang perkara ini dari segi undang-undang. Okay, terima kasih Dr. Syekh. Terkejut juga, saya tak sangka nak menjawab soalan tak ada di kerusi itu. Bagi saya pun saya belum lagi menjumpai mana-mana undang-undang ya yang digunakan atau yang dah ada di negara-negara Islam yang sedia ada. Mungkin dari segi guidelines ya, tetapi dari segi akta saya masih belum menjumpai lagi. Kalau dari segi guidelines, saya rasa di Saudi Arabia dan sebagainya mereka ada ethical guidelines mengenai how do you basically follow patient's wishes ya. Tetapi kalau dari segi akta, saya minta maaf saya belum lagi mungkin mengkaji secara mendalam, tapi saya masih belum menjumpai dalam saya punya research. Terima kasih. Sebelum saya buka pada pusingan yang kedua, saya sekarang mungkin nak berkongsikan sedikit saja makluman. Kita punya mutakarah pakar ni juga dipengerusikan bersama, diselaraskan bersama saya pada Dr. Syekh oleh Profesor Datin Dr. Azizan, Timbalan Ketua Pengarah Institut. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau juga merupakan pengerusi Majlis Bioetika Negara dan juga pengerusi jawatan kuasa mempromosikan keharmonian antara penganut agama lah. Jadi IKIM dalam position yang maknanya kalau kita bercakap tentang interfaith, multi-faith punya position, kita boleh bukan saja tamat di sini, tapi boleh kita lanjutkan dengan program-program seterusnya yang IKIM mungkin kendalikan, selaraskan, yang akan maknanya melibatkan penganut agama lain. Ya. Jadi dengan itu saya buka pada pusingan kedua. Kalau ada sebarang input baru, ada seorang di sana, 2, 3 cukup. Okay? Kita mulakan 3 dulu. Nanti kita buka yang seterusnya. Saya mulakan dengan tuan yang berangkat yang terakhir tadi. Silakan yang ujung. Assalamualaikum. Saya Faiz Syam daripada Hospital Universiti Sains Malaysia. Saya bekerja dalam bidang kanak-kanak dan menghadapi situasi yang agak banyak dari segi kanak-kanak yang akan meninggal dunia. Jadi saya nak bagi bertanya satu soalan. Jadi bila kita bercakap tentang Advanced Medical Directive, mungkin kanak-kanak tidak termasuk sebab kita fikir kanak-kanak ada legal age dia, di mana legal age dia yang boleh buat keputusan adalah 18 tahun. Walhal bila kita tengok apa yang saya pelajari bila saya berada di UK dahulu pun, kita tahu bahawa kanak-kanak boleh ada clause dia lah, mengatakan dia boleh buat keputusan kalau dia legally competent. So, contohnya menggunakan Gilead competence. So maknanya dia boleh buat keputusan itu sendiri. So jadi kita tahu juga dalam situasi di negara kita pun, kalau ada setengah-setengah kanak-kanak kahwin awal, umur 15 tahun, 14 tahun pun dah kahwin. Jadi dari segi konsep age of consent ni kadang-kadang agak blur lah untuk kanak-kanak. Dan saya rasa kita kena tengok dari angle, ada 3 angle lah yang saya rasa kita boleh tengok.
Satu angle dia adalah AMD untuk pesakit, betul. Pesakit yang boleh buat keputusan, dia boleh ambil keputusan tu. Tapi macam mana kepada ibu bapa? Kadang-kadang ibu bapa kadang-kadang desak kita untuk jangan risau anak dia. Contohnya saya hadapi dahulu, saya pernah ada satu kes yang mana anak dia Down syndrome dan ada hanya masalah jantung. Dan dia bagi tahu kat saya, jangan risau anak saya. Saya rasa, yalah, dalam keadaan tu saya agak dilema lah sebab anak dia tu masih boleh diselamatkan. Dan juga saya ada kes-kes seperti contohnya kanak-kanak yang ada congenital, contohnya congenital osteogenesis imperfecta, di mana dia ada masalah congenital, dilahirkan dengan masalah brittle bone lah, maknanya tulang dia tu kalau lahir pecah, mana kalau jatuh pun break, mana patah. Jadi kita tengok pun kita tak dapat buat apa-apa dan kita tengok saja sampai dia meninggal dunia. Ataupun kes-kes yang lain lah yang saya hadapi, banyaklah kes-kes yang saya hadapi, tak boleh makan, yang saya banyak dilema lah yang saya hadapi. Jadi dalam bentuk itu, adakah kita boleh tengok dalam segi patient perspektif, ibu apa punya perspektif, ataupun doktor punya perspektif. Sebab ada dalam kata kerja nombor 1 tu ada tersebut juga tentang instruktif punya ialah perspektif dari segi caregivers, perspektif dari segi doctors dan juga perspektif dari segi doktor. So saya rasa kita kena tengok benda tu sebagai salah satu isu sebab banyak konflik-konflik yang berlaku. Agak sukar bagi kita sebagai pengamal perubatan biasanya ya, sebab kita menghadapi masalah sebegini dan untuk settle benda tu kadang-kadang memerlukan ialah yang terbaru pun saya ialah sebab ada satu kanak-kanak tu kanak-kanak tu telah diletakkan dalam ventilator tapi dia punya saturation dia hanya 10%. Apa yang saya perlu buat? So jadi ialah either do we have to go all out sebab kanak-kanak tu sebenarnya Down syndrome dan mempunyai masalah paru-paru dan 12 hari dah saya letak magnesium sulfate dan juga lepas tu kena ventilate, lepas tu develop ARDS dan lepas tu develop pendarahan dan sebagainya. Jadi banyak isu-isu yang kita hadapi yang kadang-kadang dilema lah dan kita perlu lihat angle ni secara terperinci sebab ini melibatkan saya rasa hasil yang benda begini ni agak penting untuk maslahah ummah juga lah saya rasa. Terima kasih. Puan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Dr. Diana Katiman, pengamal perawatan paliatif dari UiTM Kampus Sungai Buloh. Soalan saya ditujukan kepada Dr. Syekh dan mungkin Datuk Azman boleh komen juga tentang penyelarasan istilah yang kita gunakan. Since this is the first session and rasanya perkara ini akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi, maka saya rasa penyelarasan istilah itu sangat penting. Jadi apa yang Dr. Syekh berikan dalam kertas kerja beliau adalah tentang 3 bentuk arahan awal perubatan atau Advanced Medical Directives. Tetapi dalam konteks palliative care, kita ada banyak guna terminologi seperti Advanced Care Planning, which actually includes Advanced Medical Directives. Jadi mungkin ini adalah satu perkara yang dari peringkat awal kita kena selaraskan. InsyaAllah. Terima kasih. Satu lagi tadi ada Assalamualaikum. Saya Dr. Syarul Bahya. Saya pakar perunding geriatrik iaitu dalam penjagaan warga emas di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih atas jemputan ini dan saya cuma nak bagi tahu yang buat masa sekarang dari segi research kami sedang membuat kajian yang terperinci dalam komuniti warga emas 55 tahun ke atas. Dalam medical ethics and advanced care planning and advanced directive. Ini bersama dengan Dr. Saja juga ke atas lebih kurang 3,000 warga emas di komuniti PJ dan Lembah Pantai. Jadi kami amat berharaplah dapat mengkongsi maklumat ini tak lama lagi dalam kertas kerja dan komen yang kedua berkenaan dengan advanced care planning, ward geriatrik kami di PPUM amat mengikut ada garis panduan yang terperinci tapi belum dikongsi dan dalam bentuk advanced care planning yang mengikut polisi lagi. Jadi kami amat berharap dapat mengongsi
maklumat dan juga menerima bantuan apa-apa yang sesuai daripada hakim dan rakan-rakan di sini juga untuk menolong kami membuahkan polisi yang sesuai untuk ward warga emas kami di PPUM dan di seluruh Malaysia juga sebagai garis panduan yang sesuai untuk bukan hanya untuk warga Islam tapi untuk semua kaum yang ada dalam komuniti kami. Terima kasih. Saya rasa sebab lalang saya takut pusingan ni tak ada pusingan ketiga. Saya minta tuan yang mengangkat tangan ni untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arif daripada UI Kuantan. Terima kasih kerana menyebut saya. Saya ingin berkongsi tentang apa tu DNAR lah, do not attempt resuscitation. Di kalangan anesthetis perkara ini sangat biasa dan begitu juga withdrawing dan withholding of life sustaining treatments. Jadi di sini apa yang menjadi dilema pada anesthetis ialah dari segi apa tu nak memahamkan waris pesakit. Jadi sebab itu walaupun tidak ada polisi tertulis menjadi amalan kepada kebanyakan anesthetis, tetapi macam Dr. Azman cakap tadi lah, apa tu lain orang lain cara dia sebab kita tidak ada specific guidelines. Jadi sebab tu guideline perlu dihasilkan. Jadi dalam hal ini apa yang ingin saya kongsikan ialah tentang keperluan kita memberikan kefahaman kepada pesakit. Itu yang payah sebabnya banyakkan kita terutamanya dari segi saya sebagai pengajar di universiti kita lihat daripada pengalaman kita, doktor ni dia kurang latihan tentang communication. Sebab tu sekarang ni dalam kurikulum di UIA kita masukkan perkara ini supaya these future doctors ada kemahiran, ada keyakinan dan keterampilan untuk menerangkan perkara-perkara seperti ini. Begitu juga dengan perkara informed consent. Informed consent telah diamalkan oleh Jabatan Anestesiologi dan Intensive Care seluruh Malaysia selama 15 tahun. Kita memang dah mengguna pakai informed consent. Kalau dahulu setiap pesakit kalau untuk pergi bila mereka dikhabarkan untuk mendapatkan surgery, bermakna it is implied consent. Ikut doktor lah dulu, tapi dah 15 tahun kita amalkan bahawa doktor bios pun kena menerangkan pada mereka satu persatu secara terperinci. Jadi maknanya saya ingin memberikan pandangan di sini bahawa amalan informed consent ni at least di kalangan pengamal anestesiologi kita mengamalkan telah 15 tahun yang lalu. Tapi memang daripada perbincangan kita pada pagi ini memang kita lihat keperluan untuk kita mengadakan satu guidelines untuk kita semula sebelum menjadi satu akta. Tapi guidelines itu sangat pentinglah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dr. Syekh mungkin nak respon tu. Okay, terima kasih Dr. Zaidi. Saya fikir saya punya jawapan lebih khusus pada soalan Dr. Diana tadi tentang penyelarasan istilah. Saya rasa ini memang satu perkara yang perlu diberikan perhatian penting kerana kalau kita nak membawa perkara ini ke peringkat yang lebih tinggi, istilah yang nak digunakan itulah mestilah istilah yang tepat dan istilah yang boleh difahami oleh semua orang. Jadi macam apa yang saya kongsikan lebih daripada apa yang saya faham pada peringkat ini. Tetapi saya yakin dengan perkongsian daripada doktor-doktor yang terlibat secara langsung dengan isu ini, terutamanya advanced care planning dan seumpamanya, mungkin ada maklumat daripada doktor-doktor yang boleh kita ambil dan kita boleh tambah baiklah dari segi penggunaan istilah ni. Saya cuma pandangan saya tadi, saya melihat Advanced Medical Directive itu nampak lebih menyeluruh. Tetapi kalau istilah itu tidak tepat, maka kita boleh carilah satu istilah yang lebih sesuai. Itu pandangan saya pada peringkat ini. Juga saya hargailah pandangan daripada yang bagi Profesor Datuk Dr. Arif tadi tentang situasi yang dihadapi. Kerana macam yang disebut oleh yang bagi Datuk Ketua Pengarah Hikim tadi, perkara-perkara seperti ini hanya diketahui oleh doktor yang terlibat. Jadi kalau tidak diceritakan, dikongsikan, mungkin orang seperti saya yang di luar daripada bidang perubatan ini tidak tahu. Jadi perkongsian-perkongsian seperti ini akan membantu untuk kita
memikirkan tentang apa yang perlu ada dalam garis panduan yang kalau boleh kita nak wujudkan satu garis panduan yang selaras untuk semua pihak lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Datuk nak respon dari multi perspektifnya isu tadi. So kita ada dua end, the pediatrician dan the other end of course the geriatrician. Nah, in between ada the palliative care. So and everybody kata betul there are interest, and then anesthetist pula kata yes. So this ini yang kita masukkan tadi, there's always a debate yang kita masuk. Tapi yang perlu difahamkan macam ni is basically sebelum sesuatu keputusan dibuat oleh doktor, it is a consensus. And it must be talked by bukan satu specialist tau, kan? I think that's our understanding. This is for all of you yang bukan medical doctors, ya. This is what we do. In every case which is problematic macam ni, there is always 2 or 3 pakar-pakar dalam area tu yang akan duduk. Sometimes case tu is interdisciplinary, kan? We also have to bring the surgeon or whatever, the physician or the pediatrician bersama dengan anesthetist. So the decision making bukan oleh seorang, walaupun everybody ada ketegangan-ketegangan di sini lah. Dan so saya setuju dengan di geriatrician punya tu. Yes, please share with us, okay, the advanced planning, because I think it's very important. Yes, kami sendiri pun kat Kementerian Kesihatan tak banyak geriatrician kan, and you know lah, most of them you ni kenal kan. You yourself, and of course Li Fat Sun is also there. So we are also looking into this very closely. Tapi yang mustahak dari segi palliative care ni, orang kena faham, there is, orang kata palliative care ni kita give up, kita masih bagi dia ubat. Kan selalu orang salah anggap palliative care kita nak biar dia mati. Bukan. We are going to make the last few months or whatever it is of life dia comfortable, supaya dia tak sakit, dia boleh mengaji, dia boleh wirid dan sebagainya. Kita kena bagi dia ubat supaya dia boleh. Kalau tak nanti dia terdesak je kan. So benda-benda macam ni. So jangan salah anggap palliative care tu bukannya kita biar let go, bye-bye. Tak ada. We go right, follow this right up to, in fact palliative care ni, they even look at the family tau. Kan, and they in fact go back even to the family homes to look into this, to prepare the family. Right, so Alhamdulillah, saya tak boleh nak jawab Syam, the pediatrician from HUSM, but again it is not a single person punya decision making. It has to be together in all these things. Thank you. Tiga tangan. Okey, tiga tangan cukup lah. Kita mulakan dengan saya puan dengan tuan je lah saya panggil, walaupun ada yang doktor, ada 4. 4. Okey. Kita mulakan dengan puan. Assalamualaikum. Nama saya Dr. Saja. Saya bukan any of the end of the spectrum. Saya adalah daripada primary care. Pesakit saya semuanya datang berjalan dan insya-Allah balik pun berjalan. And one of the reason why I chose primary care is because the dilemma when I face with life and death. That is one of the major issue that caused me to choose this profession in this specialty. Many experience, for example, when you are on call and you're alone and you have patients who are gasping for air, and you want to help, you want to intubate, but there is an instruction to say that this patient is for DNR. Okay, that is a very, very, I think, difficult situation when you have to play God. When you say, okay, have to follow instruction. But that is quite easy if you are the MO or the houseman, because you just follow instruction. It gets more difficult as you go higher up, because you are the one who will, provide the instruction. So that is one example. Another example is I was a houseman working in one of in HKL, and I've got 2 consultants with contradicting idea about saving life. So you have a patient who is with infectious disease. It was a HIV patient, and one consultant say you have to save the patient, do whatever as long as the patient is safe. All right,
On the other hand, another consultant say, why are you risking your life? You are worth than the patient's life. So in the end, the houseman get trapped in between. So that's about my experience. There's many other experience, but as I'm in primary care, I'm thinking a lot about the Advanced Medical Directive. You can look at this concept as similarities and differences in terms of intervening medical condition with your patient. A simple concept is that a patient comes to see you and we have a discussion about what would be the best in terms of the medical condition that the patient have. Then now people are talking not just informed consent, we are talking about shared decision between a medical person and a patient. Then we proceed with the intervention, whatever the intervention is. But the complexity comes in when the patient presented to you, but the patient, this patient is not able to make any decision. And it is a life and death decision making. So the burden of making the decision falls on the doctor and also for the relative. Imagine if any one of your relative in this situation and a doctor goes to you and say, so how can we pull the plug? Because we have been resuscitating this patient for 2 weeks and it seems the prognosis is not good. So to say yes is about, the relative will feel guilty because it's like you're not doing anything, okay? This is the thing about letting the patient die. It's easier to say no to killing a patient, but it is difficult to let someone die. I think that's the dilemma that we have. And when the resources is a lot, it's okay. When we have all the resources in the world, we have all the ventilators, you can keep the patient as long as possible, it's okay. But I think the complexity comes in when the resources that we have are very limited, and also the prognosis is, you have to judge between prolonging someone's life, as opposed to whether they can revive or not. So this is the thing that I think is a complex thing to think about the AMD, but I think in the West, people talk about autonomy. So they are really suggesting for patients to come forward and express what they want when they are still young, when they still can think rationally. Okay, but I think it gets a bit more complex because in the West, they are more individualistic, but here in Asian country, we are more of a, we collective decision. So when we want to make decision, in fact, if we pass the AMD policy, I think even if one wants to make a decision about AMD, usually we will discuss with our significant others and so our relatives. So it's slightly different in that sense. So whatever ideas from the West, we really have got to think about how our values would be similar or different from the one in the West. Yeah. Thank you. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadi, Medical Officer dari Angkatan Tentera Malaysia. Saya cuma ingin bawa satu perspektif berbeza tentang pelaksanaan AMD. Misal kata AMD nanti dilaksanakan, terutamanya hasrat patient untuk refuse treatment sebagai contoh. Saya menampak itu adalah satu